Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun ada di sini. Jadi Ketua Pembangkang, saya rasa mungkin boleh cadangkan pada Perdana Menteri, dah boleh lantiklah Menteri Keuangan kedua, atau barilah tanggungjawab sebagai Menteri Keuangan ini pada orang lain. Dan Perdana Menteri nak pusing mana pun dalam Malaysia ni, nak pusing dunia, nak jumpa pelakon, penyanyi ke apa, boleh buat janji urusan berkaitan keuangan negara dan ekonomi negara diberi tumpuan sepenuhnya. Sahabat saya di luar juga menyatakan bahawa penjawat-penjawat awam ketawa besar apabila Menteri Ekonomi menyatakan bahawa tugas MOF, tugas Menteri Kewangan ini dikecilkan skopnya hanya kepada UI semata-mata. Jadi oleh kerana RMK12 ini menyentuh tentang DE, saya nak tanyalah yang berhormat saya sebut Menteri Sokmo ni, mungkin tak lama lagi jadi Menteri rasanya Ketua Pembangkang kita ni. Adakah benar kenyataan Menteri Ekonomi tersebut? Dan di manakah, tanya Menteri Kewangan, di manakah aktanya, di manakah dalam wartanya, di manakah dalam perkelilingnya skop Menteri Kewangan MOF ini hanya menjaga UI, tidak lagi menjaga DE, sedangkan kita tahu procurementnya, tendering prosesnya, financingnya, sukuk dan bondnya di bawah yang amat berhormat dan yang berhormat Menteri Keuangan yang amat sibuk jadualnya. Terima kasih Datuk Seri Ketua Pembangkang. Kalau saya boleh tambah, Yang Berhormat Ketua Pembangkang, apa yang disebut oleh Bacok tadi asalnya adalah kita lihat bahawa jawapan yang digunakan oleh Menteri Ekonomi untuk menghalalkan Perdana Menteri memegang jawatan Menteri Keuangan. Jadi nak justify dengan izin atau menghalalkan tindakan tersebut, maka dikatakan kononnya seolah-olah DE ini di bawah Kementerian Ekonomi dan OE itu di bawah Kementerian Keuangan. Saya di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi sebelum ini. Itu apa-apa sahaja berkaitan dengan keuangan, kita mesti rujuk ke Kementerian Keuangan. Tak ada boleh dibuat keputusan secara terus di Kementerian Ekonomi. Cuma saya nak tambah sedikit di sini, ya. Saya nak tambah sedikit di sini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun ada di sini. Melihat keadaan ekonomi semasa, melihat cabaran dunia di luar sana, kita lihat bagaimana ekonomi Malaysia, ekspor kita jatuh, ya, GDP kita pertumbuhannya lebih rendah, menyederhana. Apa yang kita lihat pada waktu ini adalah kita memerlukan seorang Menteri Keuangan yang dapat menumpukan sepenuh masa kepada urusan-urusan pentadbiran Kementerian Keuangan. Dan jika kita lihat dalam sejarah Malaysia, apabila Perdana Menteri turut menjadi Menteri Keuangan, maka akan ada Menteri Keuangan kedua. Yang Berhormat Titi Wangsa di sini pernah menjadi Menteri Keuangan kedua. Yang Berhormat Tan Sri Nur Muhammad Yaakob pernah menjadi Menteri Keuangan kedua. Arwah Tan Sri Jamaluddin Jarjis pernah menjadi Menteri Keuangan kedua. Datuk Seri Mustafa Muhammad pernah menjadi Menteri Keuangan kedua. Jadi kita lihat itu rekodnya. Bila Perdana Menteri menjadi Menteri Keuangan, maka akan ada sekurang-kurangnya Menteri Keuangan kedua, kerana urusan-urusan di Kementerian Keuangan ini kita tahu merupakan satu urusan yang cukup banyak yang memerlukan tumpuan sepenuhnya. Jadi Ketua Pembangkang, saya rasa mungkin boleh cadangkan pada Perdana Menteri, dah boleh lantiklah Menteri Keuangan kedua, atau barilah tanggungjawab sebagai Menteri Keuangan ini pada orang lain. Dan Perdana Menteri nak pusing mana pun dalam Malaysia ni, nak pusing dunia, nak jumpa pelakon, penyanyi ke apa, boleh buat janji urusan berkaitan keuangan negara dan ekonomi negara diberi tumpuan sepenuhnya. Terima kasih. Datuk Seri Ketua Pembangkang, saya nak tambah cadangan Datuk Putrajaya. Ramai yang layak, Titi Wangsa boleh sembrung senyum je tu kan, boleh. Saya kira di Sabah ramai, daripada Sarawak ramai. Jadi mengapa tak susah pun lantik saja Menteri Keuangan kedua, kerana hanya Menteri Keuangan yang boleh masuk dalam mesyuarat kabinet. Timbalan menteri seorang dua orang tu tak boleh masuk dalam mesyuarat kabinet. Jadi sebagai CEO, dia kena tanya CEO di sebelah. Nak tanya macam mana kalau dia sendiri adalah CEO dan juga CFO. Terima kasih Datuk Seri Ketua Pembangkang. Tuan Ketua, masukkan ucapan mereka tu dalam ucapan sebagai ucapan saya, salah satu ucapan saya. Cuma saya nak tambah, tadi bila kita bangkitkan isu ini, tadi, yang itu sikit je yang Berhormat. Satu je. Jemput tadi Yang Berhormat panggil Pontian
saya rasa naikkan pangkat Pontian jadi menteri lah. Ya. Pontian kok bohong. Ha? Janganlah. Ya, terlepas pandang Pontian ni yang patutnya dinaikkan jadi menteri. Sebab yang lain-lain dia, kawan-kawan saya dah sebut nama-nama seperti Titi Wangsa boleh jadi Menteri Kewangan kedua. Saya rasa dia nak tu. Caranya boleh kita Saya boleh nak cakapkan. satu bukan dua. Tuan Ketua, Setuju. Tuan Ketua, masukkan pencelahan Titi Wangsa dalam ucapan saya bahawa Titi Wangsa mahu untuk jadi Menteri Kewangan 1.